sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nurani 59. Pengisian ilmu agama dan kerohanian. Nurani 59. Assalamualaikum, kembali bersama Am dalam Nurani 5 hingga 9 malam. Dan Alhamdulillah kita dah masuk jam yang kedua untuk edisi hari Isnin ini. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Harum untuk rancangan Faraid ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey, hari ini untuk rancangan Faraid kita bertajuk Siasatan Waris, Ustaz. Ya, saya ya. Okey, jadi kepada anda semua, kalau nak tengok live Ustaz bersama, boleh tengok live video ini di Facebook kami di Terengganu FM sekarang, ya Ustaz? Ya, baik. Okey, jadi saya serahkan konti radio Terengganu FM ni kepada Ustaz lebih kurang 30 minit. Kita akan berhenti pada pukul 6.45 insya-Allah. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita walaupun cakap dalam radio tapi macam nampak macam dalam TV. Ya. Yeah. Ni kecanggihan teknologi sekarang ni ya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang berpeluang untuk mengikuti perbincangan kita ni, rasa tak puas hati dengar suara je, bolehlah tengok muka orang kata ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, petang ni saya bercadang kita nak sambung dulu. Pernah beberapa minggu lepas tu pernah kita bincang tentang siasatan waris ni. Maksudnya kalau seseorang tu mari jumpa kita, ni untuk bagi orang yang nak buat pembahagian lah. Bagi orang yang nak buat pembahagian harta ni, dia bukan setakat mendengar mendapat maklumat daripada waris-waris, tetapi sebenarnya dia kena main peranan kan juga. Kena memainkan peranan untuk menyiasat sedikit waris-waris itu takut ketinggalan. Sebab kadang-kala waris ni dia bagi tahu waris-waris yang berhak tu mengikut pandangan dia saja. Dia tak tahu orang lain ni berhak ataupun tidak. Jadi saya merujuk pada ada satu kes lah. Dia datang. Dia kata, Ustaz, nak minta tolong bagi duit si mati. Duit pesaka. Bila kita tanya dia, hak duit siapa ni? Duit ayah. Ayah dia meninggal, berapa jumlahnya? 10,000. Jadi secara umum kita pun tanya dia, siapa waris ayah ni? Dia kata, ayah cuma tinggal anak-anak je 5 orang. 5 orang, 3 lelaki, 2 perempuan. Kalaulah kita dengan hanya mendengar maklumat yang diberikan oleh orang yang bertanya tadi, dia kata waris cuma anak-anak je. 3 lelaki, 2 perempuan. Hak lain kita pun diam sebab kita ingat dia tahu. Kita pun bagilah lelaki 2 bahagian, 3 orang jadi 6, campur dengan 2 orang perempuan jadi 8. Bagi 8. 10,000 bagi 8. 10,000 bagi 8, kalau kita kira di sini, anak lelaki akan dapat 2,500, manakala anak perempuan akan dapat 1,250. Tapi sebenarnya bukan setakat itu, bukan semudah itu. Kita sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk membahagikan harta ni, waris datang jumpa, kena tanya juga waris tu. Pada masa ayah meninggal,
mak ada tak lagi? Mak kepada ayah. Mana tok dia lah. Mak pada ayah tu ada tak lagi? Dia kata tak ada. Baru kita boleh puas hati. Sebab apa dia tak ada? Sebab dia dah mati dulu lagi daripada ayah. Jadi mak tidak berhak. Bukan setakat mak saja kita kena tanya. Kalau mak mati dulu, harta ni akan diwarisi oleh tok. Kalau tok masih ada. Jadi wajib kita kena tanya. Dah tok ada ke tak? Tok pada ayah. Mak mati dulu. Mak ayah. Kita kena tanya sikit lagi. Dah tok ayah ada ke tak? Kalau tok masih ada, dia kata tok ada. Tua dah. Dah tok umur berapa dah? Tok umur 80 lebih dah orak dah. Bahagian tok ada. Jadi bila kita tanya dia, tok ada tak? Tok ada lah. Tok ayah. Nyang dia. Nyang pada dia ni. Mana tok pada ayah ada lagi. Jadi, dah dia kata, apa ustaz tanya? Kata, kalau tok masih ada, tok berhak. Tok berhak. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Yang tahunya setakat mak saja. Yang ramai yang tak sangka yang tok pada mak, tok pada ayah ni pun boleh pusaka juga. Jadi dalam kes ni tok ada lagi, umur 80 lebih dah. Jadi dah tok berhak. Tok berhak. Berapa bahagian dia? Sebagaimana yang kita bincang dah sebelum ni, bahagian tok ni tok sebelah mak. Tok sebelah mak bila dia ada, dia dapat 1/6. Jadi kita kena ingat dari situ. Soalan kita tak habis lagi. Belum habis lagi. Sebab ayah si mati kita tak tanya lagi. Jadi ayah pada ayah kita. Yang mati ni ayah dia. Kita ubah nama senang deh. Kita kalau dak ubah nama ni payah sikit. Nama dia dak lepas daripada nama Sidik. Sidik Sidik. Ayah nama apa? Ayah nama Sidik. Masa ayah mati, masa Sidik ni mati, ayah Sidik ada ke tidak? Dia kata, tu tak okey kita lah tu. Ya tak okey. Tak ada dah, mati lama dah. Dah tak okey pada ayah pun tak ada dah, mati belaka dah. Jadi dari situ bagi keturunan yang ke atas, oleh kerana mak mati dulu, tok masih ada, tok berhak. Oleh kerana ayah mati dulu, ayah pada Sidik ni, dan Tok Ki mati dulu, kedua-duanya tidak berhak. Bagi keturunan ke atas, tok berhak. Seorang. Tok dapat 1/6. Dia kejut dia. Tok boleh tak? Boleh. Boleh pusaka tu. Ramai orang yang tak perasan ni. Ya? Nah. Okey. Kemudian, dia tak sebut isteri si mati. Isteri ayah dia tak sebut. Dia kata tak ada. Yang adanya, anak-anak je. 5 orang, 3 lelaki, 2 perempuan. Jadi kita yang nak bagi ni, yang orang minta tolong bagi tu, kita kena tanya juga tentang perkahwinan. Sebab ada anak. Bila ada anak, bermakna adalah isterinya. Tapi status isteri tu kita tak tahu lagi. Dia mati dulu ke, dia bercerai hidup ke, sebab dia tak beritahu. Tapi kita kena siasat. Paling kurang kena tanya, dah ayah nikah berapa kali? Dia pun khabar. Dalam kini dia khabar ayah nikah 2 kali. Ayah nikah dengan yang pertama, mak kita lah itu. Mak kita, tapi mak mati dulu. Dapat anak 5 orang. Dapat anak 5 orang. Kita lah 5 orang ni. 3 lelaki, 2 perempuan. Dah kata mak, ayah nikah 2 kali. Lepas mak meninggal, lepas tu ayah nikah pula dengan isteri yang kedua. Isteri yang kedua ni isteri yang kedua ni mak tiri dia tak? Mak tiri dia lah. Yeah. Isteri yang kedua ni mak tiri saya tu. Tapi ayah cerah. Ayah cerah belum dia meninggal. Maknanya bercerai hidup. Jadi dia bercerai, kemudian dengan mak tiri ni tak ada anak. Kalau lah saya tanyalah. Yeah. Bila dia bercerai dengan mak tiri dia ni, mak tiri dia berhak ke tak? Tak berhak lah. Bercerai hidup tu.
Bercerai hidup tak? Dia panggil. Dua-dua hidup masa tu. Masa ayah masih hidup, ayah menceraikan mak tiri dia. Buburlah mak tiri dia nama Semek. Semek. Anak nama Semek, kita buat nama Semek. Jadi Semek ni bercerai hidup. Kalau Ang kata terus tak boleh lalu. Saya teka lah dok. Yelah. Teka. Mana tak boleh. Tak boleh. Sebab dia cerah dah. Sebab dia cerai dah. Tapi sebenarnya tak boleh jawab lagi. Tak jawab ke? Belum boleh jawab lagi. Sebab apa tak jawab lagi? Sebab maklumat belum lengkap. Siasatan kita belum habis lagi. Kita kena siasat dulu status isteri yang diceraikan itu. Yang pertama, isteri ayah ni, Semek ni, dia bercerai hidup. Okey. Yang kedua, bila dia bercerai dan bila dia mati. Maknanya kita nak tengok sama ada masih dalam iddah ataupun lepas iddah masa dia mati ni. Katakan dia baru bercerai sebulan. Dia cerai sebulan, maka sidik pun mati. Bila bercerai sebulan, sidik mati, kholibnya masih dalam iddah. Ya. Boleh saka ke tak? Tak boleh jawab lagi. Maklumat ataupun siasatan kita kena tanya pula, dia bercerai tu cerai talak bain ataupun talak raj'i. Dia talak berapa? Dia pun jawab, anak dia jawab, ayah dengan mak tiri ni cerai talak satu. Bila bercerai talak satu, bermakna talak raj'i. Bila talak raj'i, berlaku kematian dalam masa iddah. Baru cerai sebulan, dia pun meninggal. Yang ayah dia meninggal, maka kita pun boleh beri jawapan, Semek ni berhak juga terima pusaka. Mak tiri dia. Dia pun kejut pula. Dah kan cerai hidup dah. Walaupun bercerai hidup, oleh kerana kematian berlaku ketika dalam masa dalam tempoh iddah lagi, tempoh iddah cerai ni, cerai hidup, maka mak tiri dia berhak dapat. Sebab dia bercerai tu tolak satu. Kalau cerai tolak tiga, yang ni memang putus hubungan dah. Walaupun dalam iddah tak boleh dah pusaka. Jadi dia pun kejut. Hak 10,000 tadi tu patutnya dia dapatlah. Hak lelaki dapat 2,500, hak puan dapat 1,250. Tetapi sebenarnya bukanlah 5 orang ni saja yang berhak, bukanlah anak-anak saja yang berhak, tetapi dalam kes ni yang berhak yang pertama nenek si mati. Nenek ayah dia, mana nyang dia. Jarang nyang boleh saka ni. Nyang pada anak. Jadi mana tok kepada ayah dia. Jaranglah sikit orang kita kalau dia orang Terengganu ni, sebab orang Terengganu dalam umur 80-an tu payah juga nak cari tak. Tapi ada setengah-setengah tempat tu yang dia umur panjang, setengah-setengah 90 ada lagi yang masih ada. Hal ni dia berhak lah kalau dia ada. Walaupun status dia tu sebagai tok kepada si mati. Dalam kes ni tok pada sidik berhak. Nenek. Nenek berhak 1/6. Lepas tu isteri. Walaupun bercerai hidup, bila kita buat siasatan tadi, dia bercerai talak 1 dan berlaku kematian ketika masih dalam iddah baru sebulan baru. Iddah talak raj'i, dia dapat macam mana sebagaimana isteri dia juga. Seolah-olah macam dia dak cerai dari segi pusaka ni lah. 1/8. Hak lebih tu baru hak anak-anak as-sabah bil ghairi. 3 lelaki, 2 perempuan. Jadi bermakna di sini kalaulah duit ada 10,000, beri kepada nenek 1/6, RM1,666.66. Nenek tu dapat. Nenek kepada sidik tadi. Janda sidik yang telah dia cerai tu berhak juga terima pusaka 1/8 pada mayat dia. Dia dapat 1,250. Hak lebih tu baru hak anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa nak bagi saka ni sebenarnya siasatan waris cukup.
memainkan peranan yang penting. Jadi orang yang bertugas untuk bagi saka ni kadang-kadang kapung lah tau. Mungkin Tok Iman ataupun Tok Kapung ke contohnya lah. Ataupun ustaz-ustaz, siapa-siapalah yang orang minta bagi harta pusaka ni, kalau boleh jalankan siasatan sikit sebanyak. Supaya tak tertinggal waris tu. Ambil tahu dah semua. Kena ambil tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Macam ni orang kata hak nenek ni jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang tak terfikir ataupun tak teringat nak tanya. Hak nenek kepada si mati. Yang kedua, hak cerai hidup. Sebahagian besar kalau di kampung-kampung tu, kalau adalah ceramah-ceramah ataupun kuliah kita di masjid kan, di mana-mana, kita tanyalah ya, saya tanya secara umum itu, kalau orang bercerai hidup dapat tidak pusaka, banyak kanji gini. Iling. Iling belaka. Daripada jauh nampak iling. Tak ada hak angguk, tak ada. Jadi pahaman kita bila sebut je bercerai hidup tak boleh saka. Sebenarnya tidak begitu. Kita banyak kali jugalah kita ulang kaji dah tentang hak si mati ni, isteri si mati ni yang bercerai hidup ni. Jadi ramai lagi hak yang tak berpeluang nak dengar tu pada hari ni. Ambillah, ambil orang kata ambil ingatan. Ambil ingatan. Bukan semua bercerai hidup itu tidak berhak terima pusaka. Kemungkinan boleh terima pusaka tu ada. Tengoklah case by case. Bahkan bukan isteri saja yang berhak terima pusaka yang bercerai ni. Kalaulah bercerai hidup, kemudian yang matinya isteri, suami pun berhak. Walaupun suami itu sudah menceraikan isteri dia dengan talak 1 ataupun talak 2, bila bekas isteri dia meninggal dunia dan masa tu masih lagi dalam tempoh iddah talak rajai, suami pun boleh tuntut. Walaupun suami tu dah berkahwin lain ke macam mana? Ya, dah kira. Tak kira Bercerai hari ni, esok pergi nikah dulu lain kan. Dari segi pusaka, tak putus hubungan dia. Dia tak menafikan hak dia untuk dapat pusaka isteri dia. Soalan tu memang banyak juga orang yang bertanya. Tapi biasanya orang bertanya bukan apa ni, suami yang kahwin lain. Isteri tu kahwin lain. Maksud isteri kahwin lain tu kadang-kadang dia bercerai mati ataupun dia bercerai hidup. Masa dia dalam iddah tu berlaku kematian. Tak akad terekah lagi. Dia berhak dah saka tapi tak akad terekah. Sehinggalah hak puan tu kahwin lain. Bila kahwin lain, dari segi pusaka dia tak hilang. Dia kahwin lain ke, dia mati ke, bahagian dia tak hilang, tetap ada. Kalau dia kahwin lain tidak menjejaskan suami dia, itu cerita lain. Ya, dia kahwin nak lain ke macam mana pun, itu tidak menjejaskan bahagian. Sebab seorang tu mati, automatik hak waris lalu dah. Jadi cuma tak bagi je lagi. Bila tak bagi, dia bagi kemudian. Bila bagi 5-6 tahun akan datang pun dia bagi, hak isteri itu tetap ada. Macamlah hak tanya saat ni, hak suami tetap ada. Bahkan walaupun suami itu mati pula. Tak bagi saka riak. Hak bahagian suami itu pada mayat dia tetap ada. Jadi bini baru boleh ya. Boleh Dah boleh dah. Dia boleh hak suami dia. Suami dia boleh apa? Boleh hak isteri dia dulu. Kan jadi berangkai lah. Sambung lah. Berangkai tu maknanya di situ sebab itulah kita kata kalau berlaku kematian dalam kes-kes hak gini ni, buat akad terekah derah. Ya, supaya tak berlapis-lapis. Ada hak yang timbul kes yang macam benda ni yang lebih kurang Am tanya tadi. Bila dia bercerai hidup, kemudian matilah isteri tu. Mati isteri, dah kematian berlaku dalam tempoh iddah, baru sebulan baru mati, baru sebulan bercerai, kemudian isteri mati. Suami ni pun dapat dah bahagian dia tu. Sebab dia bercerai talak
rojoi. Lepas tu dia pun kahwin lain. Mati je isteri ni, nikah lalu. Suami nikah. Bahagian dia ada dah situ. 1/4 sebab kalau ada anak. Dah 1/4 dak bagi lagi. Masa-masa ada je dak bagi. Dak akad trekah. Bila dak akad trekah, mati pula suami ni. Jadi hak bahagian 1/4 atas suami ni boleh kepada isteri dia. Isteri baru. Isteri baru ni, harta tu harta siapa? Harta isteri tu. Isteri hak yang pertama tu. Tak pelik sebab kita tahu dah isteri yang kedua ni dia boleh daripada hak suami dia. Suami dia boleh daripada hak isteri dia yang pertama. Dak akad rekah lagi juga. Isteri hak kedua pula mati. Nikah pula dengan hak lain, mati pula. Nung suami dia hak nung boleh pula. Sambung gitu lah. Sambung tak mau. Dak akan betul. Ya. Ni banyak gak orang tanya. Memang macam Am tanya tadi, betul. Ini soalan macam biasa jugalah, pernah ditanya. Dah kalau nikah baru, boleh tak? Dia tak kira nikah baru, nikah lain ke tak nak, hak dia tidak akan hilang. Jadi nampaknya 35 dah tak? Sebab kita nak berhenti awal ni, saya rasa jelas dah kita ni. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Kita bagi peluang untuk tuan-tuan penerangan kita untuk kalau ada soalan-soalan yang Ya. Jadi itulah sedikit penerangan daripada yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim bin Harun. Jadi kepada anda boleh telefon kami untuk bertanyakan soalan tentang faraid sahaja. Jangan tanya soalan bukan. Tanya soalan berkaitan dengan faraid saja. Jadi kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama pada petang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian tu? Din. Okey Din, silakan Din untuk tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ding. Lama tak telefon Ustaz. Ya. Cara senang je. Adik-beradik tiri boleh tak akta bersaka? Nanti lu, Ding, nak tanya. Ding sebut adik-beradik tiri ni adik-beradik ke mana? Maknanya apa ni? Alhamdulillah. Kalau katakanlah si mati tu nama Siddiq. Tak, Siddiq dia ada anak. Dia ada anak. Lepas tu adik-beradik tiri tu macam mana maksud dia? Maknanya Siddiq tu kahwin dua kali. Ada 2 kali lah. Dia kahwin 2 kali. Mula-mula Siddiq kahwin dengan Sabariah tau. Mana Siddiq tu dia kahwin dah. Dia kahwin dah. Lepas dia kahwin pula. Dia kahwin yang kedua dengan Semek. Lepas tu anak dengan Semek tu lah. Maknanya anak dia yang kedua tu dengan anak yang pertama adik-beradik tiri tau. Anak Siddiq juga tau. Tapi anak Siddiq dengan Semek. Dengan isteri yang kedua. Maknanya anak Siddiq dengan dua orang isteri lah maknanya. Dia pertama dengan dia kedua. Jadi anak dengan isteri yang kedua tu guna. Boleh ke tak? Boleh tak? Terperka. Okey, saya jawab. Okey. Terima kasih. Sama. Baik. Okey. Selalu juga saya terima persoalan macam ni. Ada orang sebut adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Tapi dalam kes ni, bila kita tanya apa maksud adik-beradik tiri, bila dia sebut di sini, katakanlah ayah dia nama Siddiq. Yang bertanya ni, dia kata ayah dia mati. Ayah dia mati. Adik-beradik tiri saya ni boleh ke tak? Saya pun tanya dia, macam apa maksud adik-beradik tiri ni? Kalau macam Hak Deng sebut tadi, kata ayah mula-mula nikah dah dengan seorang perempuan, katakanlah isteri yang pertama dia nama Sabariah tadi. Kemudian dapat anak. Anak-anak ni katakan 5 orang lah. Lepas tu ayah nikah pula dengan isteri yang kedua, katakanlah nama Semek. Dapat anak. Anak dengan isteri yang kedua tu, kalau dinisbahkan dengan orang yang bertanya, anak Siddiq dengan isteri yang pertama, jadi antara anak Siddiq isteri pertama dengan anak Siddiq dengan isteri yang kedua, dia panggil adik-beradik sebapa. Pak sama. Siapa dia pak dia? Siddiq. Mak lain. Hak yang tanya ni, mak dia Sabariah. Ya.
Update yang belah nung pula. Mak lain tu, mak dia nama Semek. Jadi dalam kes ni, Deng, kita tak boleh panggil adik-beradik tiri. Kita panggil adik-beradik sebapak. Sebapa. Mak, pak sama, mak lain. Ya. Soalannya, harta ni harta siapa? Kata harta ayah, harta sidik. Semua anak sidik berhak terima pusaka. Dengan isteri yang mana? Anak dengan isteri yang pertama, anak dengan Sabariah, dan anak dengan isteri yang kedua, dengan anak Semek. Anak ni anak siapa? Anak sidik. Semua anak sidik bagi yang dia, bagi saka. Semua berhak terima pusaka sidik. Jadi kalau anak akak tak boleh kan? Anak akak tak boleh kan? Anak kandung lah semua. Ini anak kandung. Ya. Anak siapa? Anak sidik. Anak sidik. Dengan isteri mana tak kira. Kalau lah, kecuali lah harta pusaka tu harta Sabariah. Jadi anak dengan Semek tak boleh lah. Anak Semek tak boleh lah. Sebab kalau anak Sabariah, kalau harta Sabariah je lah. Ya. Tak? Jadi anak dengan Semek tu anak tiri Sabariah. Baru tak boleh. Anak tiri Sabariah tak boleh terima harta Sabariah. Kalau Semek pula mati, anak-anak Semek yang boleh pusaka. Anak Sabariah tak boleh lah. Jadi anak Sabariah tu anak tiri Semek. Kalau adik-beradik tiri yang disebut tadi, bukan istilah adik-beradik tiri, adik-beradik sebapak. Pak sama, mak lain. Gitu dia ya? Ya, ya. Okey. Wallahualam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zah ke ni? Ya. Okey, silakan untuk bertanyakan pada Ustaz. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik pada apa yang Ustaz cakap tadi, sebenarnya selagi kita tak jumpa waris yang layak diberi pusaka tadi tu, adakah pembagian tu tak dapat teruskan, Ustaz? Selagi kita tak jumpa macam Ustaz kata apa, nyang ke topik yang lama-lama tu kan? Ataupun dia ada tempoh tertentu Ustaz maknanya selagi tak jumpa tu semua tidak dapat teruskan. Bukan gitu Zah. Nak tengok dia tu masih hidup ke tidak. Kalau dia mati dah, tak ada lah bagian dia. Macam tadi mak mati dulu, tak ada bagian. Mak dalam mewarisi lah. Takut-takut Tok tu masih hidup. Kalau Tok masih hidup, Tok boleh terima. Kalau Tok mati juga, habislah cerita. Anda katalah Ustaz kan, anda katalah kan zaman dulu macam Tok Kiza sendiri lah, Tok Ki kan dikahwin 3. Jadi macam ada yang isteri nombor 2, maknanya ibarat macam alamak macam mana Ustaz awak kata tak nak bermadu kan, tak nak bermadu, jadi maknanya bawa diri, bawa anak, jadi maknanya anda katalah benda tu tak dapat dikesam, maknanya kita tak tahu hidup ke matinya, maknanya tak tahu, maknanya ia ada tempoh tertentu Ustaz. Tu mana anak si mati ya tu? Ya saya. Isteri dia bercerai dah ke tak? Tak cerai Ustaz. Ibarat macam itulah yang saya nak cakap tu. Maksudnya macam tu lah. Saya dengar kat radio Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Zah dari Pakar. Ni masalah waris hilang. Waris hilang Bahasa Arab dia panggil mafkud. Mafkud, waris yang hilang. Waris hilang ni sebenarnya pada asalnya dia ada. Waris yang hilang. Pada asalnya dia ada. Kita tahu. Si mati, ayah kita nikah ramai ni. Jenis nikah 3 orang ni. Macam zaman-zaman dulu ni senang je. Pergi kerja di Kuantan, nikah seorang Kuantan. Dah nak balik payah. Kau boleh anak pula tu. Kau pergi Pahang ke Kuala Lumpur pula, nikah pula seorang ke Kuala Lumpur tau. Lepas tu mana yang tak boh madu tu, dia lari lah ni. Kalau dia tak minta cerai pun, kadang-kadang lari gitu je. Orang kata membawa diri. Bawa diri dan bawa anak-anak. Dalam kelam kes ni, susah sikit lah keadaannya nak selesai pusaka. Sebab kita tahu. Bila kita tahu sekarang ni, dia masuk dalam kategori waris hilang. Jadi, sepatutnya macam Zah ni cari dulu. Learning boleh benda ni orang kata macam dulu jejak kasih. Tak, jejak kasih masuk dalam TV, masuk dalam radio. Ada kes di mana jumpa. Saya pernah benda ni handle kes-kes yang gini. Orang mari mengadu kata waris hilang ataupun waris tak boleh dikesang lama dah. Bila kita suruh dia buat headline di radio ke ataupun dalam surat khabar di mana-mana TV kan. Ada yang jumpa.
boleh selesai pusaka dia. Jadi hak ni cubalah tengok dulu. Dapatkan maklumat-maklumat yang tengok dia asal orang kampung mana ke apa ni. Cuba cari. Ada saya satu kes yang di Terengganu ni pun macam tu. 20 tahun. 20 tahun lah. Dia tak jumpa orang ni. Dia tengok sekali je masa umur dia dalam 6 tahun budak tu. Lepas tu tak tahu mana-mana. Dia pun tahulah, duk tanya-tanya orang tengok. Oh, dia duduk di tempat ni sini ni. Dia pun pergi cari ditakdirkan tu jumpa. Tapi jumpa pun dia tak sini, dia duduk kat lain. Cuma orang yang ada orang tahu. Dia usur jumpa. Jadi bila jumpa bolehlah selesai pusaka dia. Jadi Hazal ni pun kena ikhtiar dulu. Mencari dulu. Kemudian kalau tak jumpa juga, tu bincanglah dengan pegawai pusaka yang akan ni tempat yang kita nak buat permohonan perekoh tu. Okey. Itu saja Okey, terima kasih Ustaz. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi kata-kata penutup sempena untuk tajuk siasatan waris ini untuk hari ini. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah penentuan waris ni, dia nak siasat ni untuk menentukan waris. Orang ni berhak ke tidak. Kalau kita tidak berhati-hati dalam siasatan, kita cuma dengar pada orang yang nak minta tolong kita ni saja, maka kemungkinan akan berlaku kesilapan dalam pembahagian, iaitu ketinggalan waris. Tinggal sebab kita tak tanya pun. Kita sendiri kadang-kadang tak tertanya, tok tu ada ke tak? Tiba-tiba rupanya tok ada terletak duduk rumah. Rumah dia juga tok ada lagi. Tok pada si mati. Jadi kalau kita salah tanya tak apa, dia tak ada belaka dah. Mak si mati pun tak ada dah. Tok pun tak ada belaka dah. Ya, dia hak atas-atas tu habis. Tak apa lah. Kita pun hatilah. Jadi bagi sesiapa yang benda ni, yang kadang-kala orang minta tolong bagi pusaka ni, cubalah berhati-hati sikit dalam siasatan waris ni, supaya tidak ada yang ketinggalan. Jadi saya setakat tu dululah saya rasa untuk kali ni, sebab waktu pun masuk awal ni. Ya, betul. Ini pun saya pun nak bergegas juga ke Masjid Al-Ikhlas ni, Masjid Bangku Tuan Muda. Ya. Jadi setakat tu dulu. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia.